Okay, cikgu start juga So siapa yang di remove tu masuk semula Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Today is 11 February 2021. So this is our online practical class. Okay, so welcome all the students, and today we're going to start our first coding because this is our first practical class in this semester. Okay, for your information, today is the first class, your first practical class in this semester. Okay, that's why before this, during your practical time, in the timetable, during the time, so you are learning tutorial. So I pass you with your tutorial lecture, so you handle the tutorial. But today, starting from this week, we are going to start with the practical. Okay, so today I'm going to plan to go through the Amali Java CamM files. Okay, this is the files I've given to you. Okay, can you see, guys? Boleh, sir. Boleh, sir. Okay, good. Okay, so today our lesson is Introduction to Java Programming. Okay, so the end of the lesson, you should able to create a new Java program, type Java code, save Java file, use output statement, construct Java program, compile Java code, and execute Java program. Okay, if you can see in the files here, okay, the book here shows that it will using the Java editor JGraphs. Okay, but in my class, I will not use JGraphs. I only will using the BlueJ. Okay, we have three options. It's either we are using the BlueJ, and then for the Android users, you can use JVDroid, and then for the iPhone users, you can use SoloLearn. Okay, you can use SoloLearn. Okay, so I will skip the using Java editor JGraphs. Okay. And then I will show you how to use the BlueJ. Okay, so the first one is task one is using Java editor JGraphs. Okay, I already exposed to you how to use BlueJ, but in this class I will remind it again. Okay, so this is my BlueJ icon here. Okay, make the icon in front, make the shortcut in front. Okay, double click it. Okay, so the version I give to you is 4.1.2. Okay, and these are all the exercises that I made in my computer. So we'll prompt out here. Okay, so if you double click the icon, this is what will appear. Okay, then your first step is to create the class. Okay, so you go to new class to create the class. Okay, actually the class name will be stated as your file name. So all of these are the file name. You can see lat1, lat2, cth4, lat6, cth5. These all are the class name actually. Okay, if you write the class name here, so it will appear here as your file, okay, as same as your class name. Okay, so I'm going to use lat8. Okay, never mind if you want to change to any name, never mind. Okay, if you want to use lat8 also, you just listen first. You just see and listen first. Okay. Okay, so it will appear lat8 here. It will appear lat8 here. And then when I double click it, okay, this is our editor. Editor means that the place that we write codes lah. Okay, our codes. Okay, this is our the editor. And then you can see here, where is the lat8? Okay, wait there, I need to admit a person here. Okay, Haikal, you can see the mode and the code at the chat. Find it. Okay, continue. Okay, this is the editor. Okay, where is the lat8? You can see the lat8 is here and also here.
Okay. So what happened if we change the LUT8 to other names? Okay, let's say I changing the LUT8 here to LUT9. Okay, changing it to LUT9, and then I going to compile. Okay, wait. Okay, so here LUT9, here also must be at LUT9 lah. Okay, going to compile it. Okay, and then I just close it, guys. Close saja. Close saja, tak ada masalah. Okay, and then you can see the LUT8 have been changed to LUT9. Okay, here means that our class name is equal to the file name. Okay, usually when I ask my student to write coding, I will need them to click the editor, and then usually I need them to click Control A. They click Control A and then delete. Okay, I want them to start with the empty space in the editor. Okay, why? Okay, because I need my student to memorize starting from at the beginning how to write what to write here. Okay. Okay, so this is what we are going to do today after you empty your editor. So the first step you need to, okay, usually in writing codes we need to write comment. Okay, what is comment? Okay, comment is a descriptive sentence about who is the author, okay, what is the time you code, okay, what is about your coding, okay, everything you want to describe about the coding you can put in the comment. Okay, so there are three ways in writing comment. Ada tiga cara untuk buat comment. Okay, the first way is the default way. Okay, the first way is default way. I show you what I'm meaning by default way. Okay, let me delete it first. Okay, start the first class. Okay, this is my class. So this is default way. This is default. So the default is only have on top of every coding. Default ni maknanya kita buka je file tu dia automatic ada. But this is only on BlueJ. You don't have this in the JV Droid and SoloLearn. It's only in the BlueJ, and JGraphs also doesn't have it. Okay. Okay. So you can edit the comment here. Okay. So what you need to write a description of class here. Okay. So what do you describe of the coding here? So example. Okay, the codes is to find volume. Okay, this is for example. And then author, you can write your names. You can type your names. Okay, you can type your full names. And then version, you can type the date. You can type the date. Okay, so you can type it here. Okay, so there are no certain format in typing this. And is it compulsory? Is it comment compulsory? Okay, comment is compulsory when you send your assignment. Okay, I repeat again. You will have assignment during the SC 025. Okay, you will have assignment to be submitted to your lecture. So when you submit your assignment, comment have marks. So it is compulsory. Okay, this is a proper way in writing codes. But in compiling, the computer read the command? Did the computer read command? Okay, so computer will not read the command. What computer will do? Computer, when it found
the syntax of comment. This is the syntax of comment. Okay, slash star star and then all the star here. These are the syntax of the comment. So when the compiler found the syntax of comment, so it will skip. It will skip the comment because comment is for another human to read. Comment is not for computer. Okay, comment is for another human to read. Who is the another human? Your lecturer, another programmer, okay, another people who want to study your codes. Okay, these are the people that you help them to understand your codes by using this comment. Okay, that's the purpose of comment. Okay, so this is the first way in writing comments. Okay, there are the second way in writing comments. Ada cara yang kedua, saya kata ada 3 cara tadi kan. Okay, so yang lain ni cikgu akan padam lah. Okay, kalau my student, I will need them to Control A and delete, empty it and start it again, start writing again. Okay, so the second way in writing comment is just using double slash. Double slash. Okay, so you're using double slash, you will change the comment into a gray color. You're using star slash star star, you will change it to blue color. Okay, that's only the difference, but both are comment. Okay, if you are using double slash, wait there, I need to admit someone here. Okay, oh, to WhatsApp rupanya. Okay, you're using double slash means that all the line in the double slash here, these are the lines, all the lines here, we have line 1, line 2, line 3, line 4, line 5, line 6, line 7, line 8. Here is line 8. So all the lines 8 here will be skipped by compiler. Okay. Skipped by compiler. Okay, all the line here will be skipped by compiler, but under it will not skip by compiler. Okay, this one is being skipped by compiler, but under it will not skip by compiler because you can see the red color here mean that the compiler detects an error here. Okay, you want to erase the error, just put another comment here. So you erase the error, because compiler will not detect it. Okay, so another use of comment usually used by the programmer is to find the error in a code. Okay, usually they will categorize the error. They will dia akan macam apa? Kurungkan error tu by using comment. Okay, so you know that part have error, so you just put it a comment there. Okay, and then try to solve it. Okay, try to solve it. You want to detect daripada mana sampai mana kod tu ada error, so dia letakkan comment tu. Sampai tak ada error, dia tak letak komen lagi. So bahagian yang ada komen maknanya ada error. So dia fokus dekat situ lah. That is one of the techniques using by the programmer to find error. Dia kalau coding sikit-sikit macam ni tak apa. Kalau coding yang terlalu besar, you ingat senang nak cari error. Sebab error pun ada banyak jenis. We have syntax error which is the easiest to find. Syntax error. But another hard to find is the logic error. Logic error usually or probably the formula is wrong. There's logic error. Another type of error is the runtime error. So runtime error where the formula is correct or no, not the formula correct, but the formula syntax is correct, the coding syntax is correct, but when you run the file, when you run the program, so it cannot stop. That is runtime error because it involves the timing. Okay, so this is the second way in writing comment. Now the third way in writing comment is by using okay, wait guys. Ada nak masuk. Okay, siapa yang baru masuk tadi, cari
kod dengan mood anda dekat dalam chat, isikan attendance terlebih dahulu. Link untuk attendance dapatkan dekat dalam WhatsApp group description. Okay, so the third way in writing comments is by using slash and single star, and then close it again by single star and slash. So you're not changing to the blue color, but it's still in the grey color. Sebab we use a single star. But if you add another star, then you will change to blue color. Itu saja. Tak ada beza. Jangan tiga benda ni tak ada beza. All can be used. But usually the blue color tu we want to highlight. This is not an ordinary comment. This is a comment where we put the title, where we put the author, where we put the date. It's not ordinary. But if you are using the double slash and the slash star and close it again by star slash, that is a ordinary comment where you can use it as to check an error, or you can use to explain the parts in the codes. Parts in the codes you boleh gunakan ni lah. Okay, cara yang betul dia tak payah semua ni ada star. Dia cukup, tengok dekat depan ni, dia cukup slash star and then you punya code sampai mana, star slash. So all inside the slash star and star slash ni dia akan hidden kan. Komputer tak akan baca. Kalau banyak-banyak lah, panjang macam ni, komputer tak akan baca parts ni lah. So kalau you nak cari error senang, you cari mana starting error tu. Oh, dekat sini merah, you letak, and then you check lines by lines. Kalau sini off, sini biru, sini merah, keluar tak? Keluar tak? You check line by line, sini, and then selepas ni tak ada lagi merah. Maknanya dekat parts ni saja ada error lah. So kita boleh juga gunakan komen untuk as one of the technique to repair the error. Okay, so you can put anything here lah. Komputer dia takkan baca lah. Apa saja yang dia letak kat sini, komputer takkan baca lah. Komputer takkan baca, semua in grey color. Ada pelajar nak masuk ke? Okay. So settle for the first part about the comment. So let us continue again. Sakina tadi baru masuk, boleh key in attendance Allah. Okay, boleh key in attendance. Ini kali you all masuk awal sikit lah Okay, key in the attendance Ini tinggal setengah jam lagi untuk group S21, P3 dan P9 sebab lepas ni dia pergi kemis. Okay, let's continue. Okay, so settle the first part using Java editor. I forget to show how to compile. Cikgu lupa nak tunjukkan macam mana nak compile. Okay, so to compile, untuk compile, macam mana nak compile dan nak tengok result dia. Okay, cikgu tunjukkan satu exercise yang telah siap lah. Okay, contohnya ni latihan 1. Latihan 1 banyak. Kita cari yang simple sikit. Okay, latihan 7. Okay, this one is more simple. Okay, as you can see here, the system .out .print means that this is the output statement. So how to compile? Kalau dia ada error, kalau you type ada error, dia akan keluar warna merah. Kalau tak ada error, so dia tak keluar warna merah lah. Okay, and then when you compile, so dia akan state kat sini class compile no syntax error. Okay, compiler only can detect syntax error. It cannot detect logic error. It cannot detect the runtime error. Runtime error also involve logic error. Okay, kenapa? Because computer cannot think about logic. Computer tak boleh fikir tentang logic. Apa maksud logic? Maksud dia logic ni macam kucing boleh terbang. Kalau you bagi tahu komputer tak faham. Komputer akan kata agreed. Sebab komputer check dia punya ayat kucing boleh terbang. Oh, ayat itu betul. But we as a human, we know there is not logic. Komputer, kucing mana boleh terbang? Kucing tak boleh terbang.
Okay, itulah analogi dia. Komputer dia hanya boleh detect syntax error. Tapi kalau you tulis kucing, you eja K-U-K-I-N-G. Cooking. Cooking boleh terbang. Komputer boleh detect error sebab you salah eja. Okay. Tu maksud dia kat sini syntax error. Syntax error is the format is wrong. Format writing the code is wrong. That is syntax. Okay. So komputer dia keluarkan result no syntax error. Okay. And then kita macam mana kita nak nampak dia punya result tu, nak nampak output dia, kita need to close. And then you need to right click latihan 7. Right click Again I repeat, right click to your mouse. Klik kanan. And then go to void main string args. And then click OK. And you can see the result. Okay, this is the result. Enter your name is the result. Okay. And you can see the coding is running. Maknanya coding ni belum selesai lah. Ada benda yang kena masukkan. Kalau ini masuk dia kat sini, dia still running. So you kena masukkan sesuatu supaya dia stop running ni. So dalam coding tu dia minta masukkan nombor lah. So cikgu masuk number 4 and enter. So it stop running. Okay. Okay, what happen if you cannot stop running? Let's say you run, tak boleh stop running. Okay, so don't panic. Just click this one. Apa sign ni? Sign U-turn ni. Just click sign U-turn ni. So you will stop. Okay, dia akan keluar lah. Sometimes you tak tahu macam mana nak stopkan dia. So just click line U-turn itu sahaja. Okay, that's how we stop it lah. Macam mana kita nak stop dia. Okay, and then the second one, sometimes bila kita run, bila kita compile tadi, lepas kita compile, and then kita click OK, okay, sometimes dia ulang balik. Dia ulang balik the previous code that we compile. So kalau nak hentikan pengulangan tu, go to option, and then tick clear screen at method call. Supaya dia tidak berlaku pengulangan. Tick clear screen at method call. Kalau you tak klik ni, you tengok kata cikgu tak klik cikgu unclick, and then cikgu masukkan satu value, and then cikgu enter, dia keluar Second time cikgu buka kod yang sama, dah ada dah double dah. Dia dah double dah. So kalau kita nak dia clear, dia tak nak ada sebelum kita run, so kita kena tick clear screen at method call. Itu untuk BlueJ user. This only for BlueJ user sajalah. Okay. Saya nak tanya. Boleh, apa dia? So kalau cuba saya buka yang tadi. Yang mana? Latihan 7. This one. Latihan 7. Buka apa? Buka coding dia. Buka void main string tu. Okay. Okay. Option tak sir? Option. Apa beza clear atas tu dengan clear screen tu? Okay, clear ni setiap kali you buat, you clear. Setiap kali you buat, you clear. Kalau clear yang bawah ni ada, kalau tak silap cikgu lah tu nampak, setiap kali buat kita clear, dia akan clear lah. Tapi clear yang bawah ni, dia automatically clear. Maknanya apa yang dia stated kat sini adalah coding yang terkini yang you tengah buat tu. Faham tak? So tak payah nak setiap kali buat nak clear. Oh, faham sir. Okay. Alright, okay, so settle. Yang part yang itu dah settle. Okay, now we go back to this one. Okay, so you need you to write the code here. Okay, I'm sure that you are already exposed to the code. Cikgu tahu kelas Cikgu Maru pun sangat laju You all dah buat repetition semua. Is it correct? Isn't it? Dah sampai repetition dah? Your coding. Betul sir. Jadi benda ni you dah quite very familiar lah. Cuma cikgu nak highlightkan supaya tak tertinggal ada beberapa benda. Okay, contohnya adalah sama juga kelas cikgu dah yakin tak buat coding macam ni my kelas kuliah cikgu? Yakin tak? Kalau tak yakin kita go through. Boleh Tak jawab pun cikgu kata boleh. Boleh ke tak boleh ni guys? Boleh sir. Yeah? Boleh sir.
Okay. Boleh. Okay, now cikgu nak highlightkan the function of system.out.print. Okay, what is the function of system.out.print? And we have another one, system.out.print line. Okay, Fatin baru masuk. Boleh key in attendance, tengok dekat dalam chat. Okay, apa beza antara system.out.print, system.out.print ln? Okay. S21T3 nak tanya sikit, tahu tak beza print dengan LN? Ada LN dengan tak ada LN, apa beza dia? Do you aware about it? Anybody ataupun sesiapa saja boleh respond? What is the difference system.out.print and system.out.print LN? Tahu tak bezanya? Tahu tak guys? Tak sure sir. Tak sure. Okay, never mind. So hari ni kita nak cover balik apa kadang kita dah belajar. Bagus, yang you belajar tu sebenarnya bagus sebab you dah dapat satu benda yang paling penting. Tapi benda yang kecil-kecil macam ni kita kena belajar kali kedua supaya kita lebih memahami. Dua-dua kena belajar, bukan kata konsep tak perlu, konsep pun penting. Okay, so cikgu nak tunjukkan kat sini apa beza antara semua tu lah. Cikgu akan buat simple coding supaya you tak pening. Cikgu ambil yang paling simple sekali lah. Okay, so this one kita tak perlu. Ini pun tak perlu. Okay, semua tahu apa yang wajib dalam satu coding. So perkara yang wajib, the compulsory thing in Java, bukan thing lah, the compulsory statement in Java. Okay, first you need to create the class. Okay, class ni you need to create. And then you can create just class or you boleh gunakan public class. Okay, boleh juga nak gunakan public class ataupun just class. Still remember tak semester 1 kita belajar tentang object oriented, we have public, we have private and we have protected. Sebenarnya kat sini lah function dia, public, private, okay, and protected. Ini error lah sebab dia tak tally dengan this public lah. Tapi ada function dia lah, public, private and protected. So in your codes area, you just name it as a public lah. Kita tak gunakan protected dan kita tak gunakan private. Itu semua you nak sambung dalam degree nanti, you akan belajar further lah tentang tu. Is how to secure your codes by using protected and private. Okay, so we just use class or public class, both is acceptable. Okay, and then this is your class name. Lat1 is your class name. If you change the class name, you change class name, so nanti bila you compile, tengok nama kelas pun dah bertukar. Dah bertukar nama kelas lah. Okay. Selalunya kalau cikgu nak buat new program, apa cikgu buat? Kan kita nak create new class kan. Selalunya kelas ni cikgu belasah je. And then double click. And then Control A semua, delete. And then first step, class, bagi nama. Okay, bagi nama. And then compile, dia dah tukar nama tu, you tengok kat sini dah wujud dah. Selalu cikgu buat macam tu lah. Sebab cikgu akan minta pelajar cikgu delete. Kalau macam practical test pun, cikgu nak you all delete semua, nak kena mula daripada kosong. So make sure you hafal. During the practical test nanti, make sure you hafal. Sebab bila nak start coding, cikgu akan open the BlueJ and then delete. Empty your BlueJ editor. Tu first step. So you kena start daripada mula. Kalau siapa tak hafal ada masalah, dia akan keluar error dekat benda-benda yang simple tu. Okay, after you create the class and then and then the next statement is public static void main string args. Ini no other way others than to memorize it. Macam mana cara nak memorize? Depends. Ada orang ingat PSVMSA. Okay. PSV tu macam satu nama pasukan bola kan.
Okay, PSV, lepas tu MSA. Tu cara nak ingat tu terpulang macam mana Tapi yang penting kena ingat. Public static void main dan the string must be in capital S. And then the boxes, bracket, and then close the regular bracket, and then start with the open and close braces. Open and close braces. Okay. Okay, what's the difference between system.out.print and system.out.print ln? Okay, so first of all, system.out.print is the output statement. Okay, so in Java, we learn the output statement first before we learn the input statement. Okay, this is the output statement. What's the meaning by output statement? Output statement is the syntax where we want to create or produce the output. Output tu maksud dia benda yang akan keluar dekat screen. Okay, so this is the syntax. It's either you use system.out.print or you can use system.out.print ln. Okay, that is the output statement. Okay. Okay, so what is the difference? Okay, cikgu tunjukkan compile ni. Cikgu compile ni. And then you cuba tengok ada tak perbezaan. Okay, cikgu tunjukkan berapa set. Ni set yang pertama, compile. And then kita tengok dia punya result dia. Okay, this is the result. So dia akan keluar sebelah-sebelah lah. Enter your name, enter your name. Okay, berdasarkan kod ni, so dia akan keluarkan sebelah-sebelah. Both line enter your name ni, it will appear side by side. Okay, what happened if I put ln on top? Dan bawah tak letak ln. Okay, what will happen? Okay, so dia akan turun ke bawah. Tadi ln dekat atas, ln dekat bawah, atas tak ada ln, so dia sebelah-sebelah. Now ln ada dekat atas, so dia turun ke bawah. So apa maksud ln ni? Apa maksud ln guys? Next line. Maksud cikgu apa function ln? Bukan maksud. Apa function ln? Untuk asingkan output. Untuk? Asingkan output. Okay, asingkan output. Lagi? Lain? Jawapan lain? Untuk? Untuk letak output tu kat bawah. Okay. Untuk melangkah satu line. Untuk melangkah satu line. ln tu stands for line lah. Okay. So dia akan melangkah satu line. Tapi persoalannya cikgu nak tanya. Bilakah masa dia melangkah? Adakah dia terus melangkah? Ataupun dia print dulu baru dia langkah? Adakah dia print enter your name baru dia langkah? Atau dia langkah dulu baru dia tulis enter your name? Dia print dulu baru langkah. Yes, dia print dulu baru langkah kan? Kita tengok coding ni. Dia print dulu baru dia langkah. Sebab tu keluar dekat bawah yang kedua ni. Yang ini dia print terus. Kalau cikgu buat macam ni, apa output dia? Apa akan jadi output dia? Atas bawah. Okey, atas bawah. Berapa line dia langkah? 2 kod. Macam mana? Enter your name. Lepas tu dia langkah 2 kali. Lepas tu baru enter your name. Atau macam mana? Dia print langkah, print langkah. Yes, dia akan print enter your name dulu. Dia langkah. And then dia akan print the second line enter your name. And then dia langkah. So tak nampaklah perbezaan antara ini dan ini. Tak ada perbezaan. Dari segi mata kita tak ada perbezaan. Sebab kita hanya ada 2 line saja. So kalau kita compile, dia sama juga macam tadi. Atas dan bawah. Tak nampak perbezaan. Sebab kenapa tak nampak perbezaan? Okay, kerana ln tu dia akan skip after it print. Okay. There is another way to create new line. Ada cara yang kedua untuk create new line. We can create new line by using \n.
Okay, you can use the backslash n. So cikgu tunjukkan contoh. So let's say I put the backslash. Okay, remember how to, macam mana nak membezakan slash dan backslash. Okay, macam mana nak bezakan slash dan backslash. You can see my face here. Cikgu buka. Okay, can you see my face here? Boleh nampak? Can you see my face, my video? Boleh sir. Boleh Okay. sir. So this is my right hand, this is my left hand. So this is slash. Using your right hand, this is slash. Okay, this is slash. But using your left hand, this is backslash. Tapi kena ke dalam lah, jangan you buat macam ni pula. Macam you ambil satu ni, satu barang, slash it, this is slash. Tukar tangan, this is backslash. Tangan kiri ke tengah, this is backslash. Tangan kanan ke dalam, this is slash. So boleh beza slash dengan backslash? Boleh sir. Boleh. Boleh. Beza, Okay, so dua-dua slash and backslash have their own function. Kalau slash dua kali, apa function dia? Command. Yes, comment comment sikit, comment Okay, kalau backslash, function dia adalah, you tengok sini backslash ada dekat you punya keyboard, you find it in your keyboard. So backslash n. Okay, so backslash n must be put inside message. Syarat dia you kena letak dalam message. Message tu maknanya yang ada double quote. Okay, yang ada double quote itu adalah message lah. Okay, mana double quote? Tengok dekat mouse cikgu ni, ni double quote yang ada tanduk dua ni. So syarat untuk gunakan backslash, dia ada backslash n, backslash t dan ada lagi beberapa backslash lah. Tapi hari ni cikgu ajar backslash n dulu. So backslash n ni dia mesti diletakkan dalam message, dia mesti di antara double quote. So what is the function? Okay, the function is different from, the function is same with ln, but the mechanism of running it is different. Fungsi dia sama untuk turun ke line baru, tapi pelaksanaan line baru tu dilaksanakan dengan berbeza. Apa beza dia? Okay, the difference is ln, it will print the message before it goes to skip new line. That is ln. But backslash n, it will skip to the new line and then will run whatever stated in the message. Tapi it depends dekat mana you letak. Contoh cikgu buat yang pertama ni, cikgu padan yang bawah ni. Okay, cikgu letak yang pertama ni, look carefully. Okay, after I compile. Okay. Okay, you can see here. Dia dah skip line dulu. And then baru dia print message. And then baru dia ln kat sini. Kat sini ada ln, kat sini ada backslash n. Okay, itu sebab cikgu letak di hadapan enter. Okay, what if I put the backslash n in the middle between enter and your name? Backslash n. So it will print enter, then the backslash n you go to the skip to the new line and then print your name. Okay, kita tengok kat sini. Okay, enter dia print dulu, and then dia jumpa backslash n, dia turun bawah, and then dia akan print your name pula. Okay. So faham tak apa kegunaan backslash n tu? Faham sir. Okay, faham Benda ni nampak macam simple tapi benda ni sangat important, penting. Sebab selalu sangat keluar dalam exam, dia bagi you output, dia minta you keluarkan dia punya coding. You tengok output tu macam mana, berapa slash dia dan sebagainya, you kena buat coding. Ataupun dia bagi you coding, dia minta you keluarkan output, you tulis output macam mana. So kena perhatikan betul-betul Kalau dia letak dua kali backslash n tu, maka dia akan print
dia akan skip 2 kali line lah. Dia boleh letak macam ni. /n, /n, /n. 3 kali. Maksud dia akan langkah 3 line lah. Kalau kita compile, kita run, dia akan langkah 3 line. Okay. 1, 2, 3. So dalam exam, macam mana nak tunjukkan 3 line tu? You kena buat anggaran ataupun you kena buat anggaran tulisan you. Kalau tulisan you besar macam ni, so 3 line tu besar macam mana lah. Pernah keluar lah. Pernah keluar. Okay. Okay, so next. Okay, so settle yang ini. Kita go through next. Okay, so next is kita dah buat ni, coding ni. Ini dia punya result. Okay, so cikgu nak go through ni sikit supaya you faham apa maksud every this semua ni. Okay, so what is class? So class, sekejap tengok Fahim kacau. Okay, so what is class? So class, and then this is the file name, class world. Okay, so a class is required to write a Java program. So kalau nak buat Java program, mesti ada class lah, that is compulsory. Class is the keyword for Java program. Hello world is any valid identifiers to represent name of the class. So hello world is the identifiers lah. Okay, identifiers ni ada kuliah dia pada minggu ni. Tengok balik dekat you punya link kuliah tu untuk learn about how to choose the correct identifiers, what are the condition to write identifiers. You cannot use a reserved word to name an identifiers. Okay, so identifiers adalah nama word that we choose. Kita yang pilih nama tu, but you must follow the rules. There are rules of identifiers. Okay, so for kelas yang daripada yang nak ke kemis, bolehlah kalau yang nak gerak sekarang. Kalau belum lagi nak gerak bila dah on nanti pun boleh, tak ada masalah. Okay, so hello world ni maknanya nama yang kita pilih. So hello world ni cannot use twice. You cannot create class by using the same name. Sometimes you use hello world and then in your coding also you nak gunakan hello world sekali lagi. Tak boleh. It must be unique lah. So the condition antara dia must be unique. It cannot be a reserved word. You tak boleh gunakan reserved word. Reserved word, what is reserved word? Okay, reserved word is the word that been reserved for Java. Nama-nama yang telah di-reserve dalam Java. Contohnya apa? You tengok kat sini. Contohnya public. Public nama yang telah di-reserve dalam Java. Tak boleh guna. Static tak boleh guna. Void tak boleh guna. Main tak boleh guna. String tak boleh guna. Args tak boleh guna. Banyak tak guys nama yang tak boleh guna? Respon sikit, banyak tak? Banyak. Tak banyak sebenarnya. Sebab banyak lagi perkataan yang you boleh guna. Contohnya public one. You tambah sikit jadi ada nombor kat belakang, so you dah boleh guna dah. You dah boleh guna dia dah. Walaupun banyak reserved word, banyak lagi yang bukan reserved word. Okay. And then you cannot start identifiers with number. Identifiers cannot start with number lah. Tak boleh dimulakan dengan nombor. Contohnya one, hello world. You cannot start with number. But number in the middle or at the back, no problem. Number tu kat belakang ke, kat tengah-tengah atau di antara, tak ada masalah. As long as number cannot be in front. Number tak boleh ada di depan. Okay, these are 3 basic rules in choosing identifiers. 3 basic rules. Sebab during writing the codes, a lot of time you need to choose an identifiers, a variable name, and then a constant name also. Ada banyak bila write coding memang kena pilih nama tu, memang kena buat nama tu. So kena tahu dia punya rules lah. Nak tahu lebih lanjut, buka lah link kuliah YouTube
Okay, yang diberikan pada you all pada minggu ni so it's about identifiers so boleh tengok. Kadang cikgu bagi you link, you tak tengok pun. So ada masa tu tengok link tu Okay. Sir, Yes. nak minta izin keluar dulu Thank you, sir. Okay, boleh. Yang terlibat tu boleh keluar sebab ada kelas kemis. Thank you, sir. Thank you, sir. Okay, thank you. Thank you, sir. Okay, Thank you, thank you. Thank you, sir. Okay. Okay. Alright. Okay, so we continue. Okay, we're going to continue. Okay, so this is the class. So class ni you boleh imagine buat Java, perkara paling wajib you kena buat yang pertama is create the class name. Cikgu kalau buat kelas, cikgu akan buat macam ni tulis saja nama kelas. So you boleh jadikan amalan jugalah kalau you rasa sesuai dengan you, jiwa you Latihan 7, terus cikgu buat open and close braces. Okay, curly bracket tu kita panggil braces macam orang pakai gigi besi braces. Okay, so kita masukkan mouse cursor dekat tengah-tengah antara dia, tekan enter, and then write pula public static void main. Okay, public static void main, and then string ni berapa besar string kurungan kotak args. Then tutup kurungan, and then lagi sekali open and close braces. Ini jadi amalan sir lah. So turunkan dia. So mesti ada 2 open and close braces. Satu untuk yang kelas ni. Maknanya open and close braces tu kita awal-awal coding kita buat terus. Kenapa? Supaya kita tak terlupa. Sometimes kan you dah write coding banyak-banyak, you dah very stress writing coding, sangat stress tiba-tiba you terlupa letak ni, and then you run the error. Error tak jumpa pula. You nak kena check one line by line to find out the error, so you akan jadi more stress. Jadi kalau boleh benda simple-simple ni kita elakkan daripada berlaku. Sampai error dia terlupa semicolon, terlupa letak braces, terlupa tulis, terlupa letak condition, terlupa nak assign value. Benda simple-simple je error dia. So kita kalau nak elakkan syntax error, ni cara dia. Terus kita buat Okay, so continue. Okay, next is what is public static void main string args. Okay, so in Java there is a method. Dalam Java ni ada penggunaan method. Apa itu method? Okay, method is a small parts of coding, tapi dia agak terpisah dengan yang lain-lain. Maksud dia macam mana? Dia macam unit dia sendiri. You bayangkan dalam KMM besar, dalam KMM ada jabatan, ada 4 jabatan. Jabatan matematik, jabatan sains, and then ada jabatan hal ehwal pelajar, and then ada satu lagi jabatan pengajian am. Ada 4 jabatan yang berbeza. Okay. And then dalam jabatan matematik ada unit sains komputer. So unit tu yang kecil tu itu kita panggil method. So method ni maknanya it's parts of codes that inside the whole code. Semua keseluruhan kod tu parts bahagian yang kecil tu ada dalam tu. Okay. So dia akan ada banyak method. Dalam satu program tu akan ada a lot of method. Okay, but this method is very special. Method ni paling special. Kenapa? Sebab this is the main method. Ini adalah method yang paling utama, main. So in each code, they only have one main method. Dalam setiap kod cuma ada satu saja method main, dan method-method yang lain adalah method-method yang bukan main. Boleh faham dia ada parts macam unit-unit yang lain tu. Itu semua bukan main. Ada satu saja unit utama dalam tu. Unit utama ni bila komputer run, dia akan cari where is your main method. Kalau you letak main method dekat bawah, dia akan pergi bawah dulu. You boleh letak method ni mana-mana. Kita ada banyak method. You nak letak method yang biasa dulu, regular method, tiba-tiba main method you letak kat situ.
So when you compile, komputer tak akan baca yang regular method tu dulu. Dia akan baca where is your main method. Dia cari main method. Jumpa saja main method, dia run what is inside the main method. Dalam main method tu lah you panggil method-method yang regular tu. Kalau you panggil method regular tu, dia pergilah dekat method regular. Kalau you tak panggil method regular tu, dia tak pergi dekat method regular tu. Dia akan just, computer will just focus in the main method. Every instruction will be in the main method. Okay. So kita relatekan pemahaman Cikgu explain tu dengan ayat ni. A main method is compulsory in a Java class. Okay. Main method ni compulsory and Cikgu add tambah. It only can be one main method. Compulsory dan cuma boleh ada satu saja. Boleh ada satu saja public static void Java, public static void main string arg, cuma boleh ada satu saja dalam satu kelas. Dalam satu kelas cuma boleh ada satu saja main method. Okay. So for what? To run the program. Why to run the program? Because when you run the program, computer or compiler will find where is the main method. Okay. Sebab tu dia digunakan untuk run program. Bila compiler cari dia run lah. And then number 2, to call another method. Cikgu kata tadi method yang lain banyak kan? So in the main method, there is an instruction to call another method. Kalau tak ada instruction to call another method, method yang kita buat yang banyak-banyak tu tak berguna sebab tak dipanggil. Okay. And then open and close braces indicate the start and end of the method. So open and close maknanya permulaan dan perakhiran. Okay, and then the third one today is the output statement. Okay, this is output statement, system.out.print. Okay, dan cikgu dah tunjuk tadi sistem apa beza system.out.print dan system.out.print ln. Okay. Okay, now let's start writing some codes. Kita mula untuk write some codes, writing some codes. Hari tu kita dah buat codes yang melibatkan sequence kan? Ingat lagi tak? Kalau ingat, cikgu hari ni nak masuk selection. Kalau tak ingat, cikgu buat sequence balik. Respond to me. Do you want me to go through selection or you want still to stick with the sequence? Selection. Oh, yang bagi selection tu mana dia dah confident. Yang lain? How about others? Who wants to stick with sequence today? Raise up your hand. Raise up your hand. Okay, masih ada lagi Okay, never mind. So hari ni kita akan mula dengan sequence sebab sequence tu walaupun ada yang dah tahu tapi soalan berbeza-beza juga tapi untuk tidak menghampakan juga nanti cikgu akan cover juga satu atau dua soalan selection. Okay. Okay, so now let's go through to the sequence part. So kita skip mana-mana yang okay. Yang ni senang ni, ini sequence ni senang ni. Okay, so you can see exercise 3 here. This is the output tau. Ni output untuk exercise 3 tau. Okay, now I want you to empty your editor, tekan Ctrl A untuk yang untuk yang laptop user. Delete, biar dia kosong semua. Semua orang buat perkara yang sama. Kalau guna JV Drive pun kosongkan. Kalau guna SoloLearn pun kosongkan now. Okay. So this is a challenge for all of you. So in 5 minutes, minit tu lama Okay, produce this kind exactly output. In 5 minutes, produce this exactly kind of output. Up to you what way to use. Either you want to use ln or either you want to use \n. Okay, you can start now guys. Yes, you can start now. Okay, after you finish, okay, you can send your answers via Telegram. Dah siap, boleh hantar ikut Telegram. Okay, buat sekarang
Afiq baru bangun Afiq. Okay, Afiq masukkan attendance Okay, masukkan attendance dekat dalam chat tu masukkan attendance Okay, kalau dah siap boleh hantar dekat dalam group, cikgu boleh tengok, kita boleh check sama-sama. Okay, very good. This siapa ni? Om Nom Nom. Om Nom Nom ni siapa? Okay. Okay, kenapa nama Om Nom Nom ni? Ni. Okay, so very good. Betul lah Okay, so it's a very simple code. Okay, boleh tak? Okay, very good Khadijah. Okay, can you share the codes as long as well? The codes. Kita nak bincang codes tu. Malas juga nak type. Okay, kalau boleh send the codes as well. Kita bincang, lepas tu kita go to next question lah. Kalau you tak dapat tak apa skip. Nanti you boleh watch again the video, you boleh try again Kalau kata you buat ada error, kenapa ada error ni, jangan stress lah, skip je. Sebab video ni cikgu rakam nanti you boleh tengok balik. Mana you boleh cari balik mana error you. Kalau tidak nanti you stress, you tak follow, nanti you ketinggalan lah Orang lain dah jauh dah, nanti you ketinggalan Okay, so kita tengok course dia. So kita tengok, so kawan awak ni dia pakai, thank you for yang hantar ni. Okay, dia pakai LN Okay, so after Java, LN mana dia akan turun bawah. Turun bawah. Actually yang the last LN ni tak perlulah, tapi kadang kita malas nak fikir, kita letak je lah LN kan. Sebenarnya kalau untuk coding ni, sebab bawah dia tak ada apa-apa lagi dah. Kalau ikut yang sebenar, kalau dalam exam, tak perlu letak lagi LN lah. Kalau dalam exam lah. Tapi dalam amali ni kadang-kadang kita malas nak fikir lagi dah. Kita terus je buat sebab kita tahu dia punya impact ada atau tak ada, yang last ni sama je. So this one acceptable, tapi kalau dalam exam cuba, kalau dia minta buat exactly macam ni, elakkan yang ni lah. Okay, so yang tak dapat boleh skip sebab cikgu nak bagi soalan seterusnya. Okay, tapi cikgu go through one by one juga ni. So first thing, create the class, apa-apa nama pun tak kisah, identifiers, and then open bracket, braces, close braces, and then publicity void main. Okay, open braces, close braces. Okay, and then system.print, and then all the statement tu kena dalam double quote in between the double quotes. Thank you for these answers. Terima kasih. Okay, Pangka. Okay, hi Rina. Thank you, hi Rina. Okay, now let's do the second question. Lepas ni kan, cikgu dah bagi you all modul amali ni. So lepas ni you can continue terus. Continue. Sebab cikgu tak sempat nak go through semua tau. Banyak-banyak ni tak sempat. So you need to go through yourself. Buat je. Tapi cikgu akan pilih subtopik by subtopik lah. Contoh hari ni dah bincang yang ni, minggu depan kita bincang lain. Okay, use output statement to display messages. Okay. Ini senang, sama je konsep macam tadi, so I skip lah. Cuma the difference is dia semuanya dalam satu line lah. So kalau dalam satu line ni, maksud dia kita tak perlu letak LN. We just put system.print is enough already. Okay, next. Okay, in your opinion, why is the messages displayed in one consecutive line? In your opinion, why? Because there are no LN. Okay, statement, display output line. So how to display in 3 different lines? So kita replace with the LN. Okay, and then ataupun kita boleh gunakan \n. Okay. Okay, ni cikgu dah cover tadi Okay, so guna LN, so dia akan keluar ni lah. I like computer science, learn programming, learn Java. Okay, displaying formatted output using escape sequence. Okay, tadi kita dah belajar \n,
Dan sekarang kita nak cuba pula backslash T. Apa beza backslash N dan backslash T? So backslash N dia akan turun line yang kedua. Line turun satu line lah. Jumpa je turun. But backslash T dia akan buat satu tab. T stand for tab. Okay, T stand for tab. Okay, can you try to get this kind of output by using backslash N and backslash T, guys? Boleh tak you cuba? Maknanya backslash N, yang pertama sebelum I ni ada backslash N. Lepas tu ada backslash T. Semua ni in one sentence. Maksud bukan one sentence, one statement. Semua ni you write in one statement. Maknanya double quote dia kat depan ni, tutup dia dekat belakang ni. Tutup double quote kat belakang ni. Cuma you tambah backslash N dengan backslash T saja. Boleh buat tak agak-agak? Boleh, sir. Okay, cuba buat sekarang. Lepas ni cikgu nak tengok semua. Semua apa yang you dah buat dalam masa 2 minit ni. Sebab tadi ada berapa orang saja yang hantar. Lepas ni cikgu nak tengok ramai lagi yang hantar. Kalau boleh semua hantar lepas ni. Kalau boleh semua hantar. Okey, buat sekarang. Cikgu bagi awak 3 minit. Siapa tak mampu buat? Siapa tak mampu buat angkat tangan? Oh, ada Okey, tak mampu buat. Okey, jangan sedih. Kita buat sama-sama. Okey, yang mampu buat teruskan. Snap gambar dulu. Snap picture dulu. Print screen dulu. Ini cikgu nak tukar screen ni. 1, 3, 2, 1 print screen. Okey, yang tak mampu buat, nak tengok sikit siapa yang cakap dia tak mampu buat tu. Again, siapa yang tak mampu buat angkat tangan? Okey. Yang tak mampu buat tengok sini. Tengok sini. Okey, so first step. Kalau in a proper way kena buat comment lah tu first step. Tapi kalau nak cepat ni, first step kita buat kelas. Okay, kelas bagi nama. Latihan 8. Buka dan tutup braces. Ni first step. Settle first step. Second step, remember. Public static void main string args. Public static void main. Ni tak ada pilihan cikgu tak boleh nak bantu. Ni kena hafal. String huruf besar, S tu huruf besar. String kotak. Bracket kotak. Args tu maksudnya arguments. Args. Okay. And then regular bracket close. Okay. And then jangan lupa open and close braces. Okay. And then turun bawah. Okay, setakat ni boleh buat tak yang 3 orang tu? Respon sikit, boleh buat tak? Boleh. Okay, setakat ni faham. Okay, sekarang ni kita nak keluarkan output tadi. So, output, nak keluarkan sesuatu output mesti ada output statement. Apa output statement yang ada? System.out.print. Okay, this is your output statement yang ada, yang you kena hafal juga. And then open and close. So dalam dia ni mesti ada, sebab dia message mesti kita mulakan dengan double quote dan kita tulis message kita. So apa message yang kita nak tuliskan? I like computer science, I love programming, I learn Java. Okay, 3 message ni. So kita akan buat I like computer. I like computer science. Titik. I love programming.
Programming titik I learn Java titik. Okay. So kalau kita selesaikan dulu, jangan lupa semicolon. Okay. So kalau kita compile ada error tak? Okay, ada error. So error dia dekat mana? Mungkin dekat sini lah. Tak betul dia punya ni. Close, open and close ni tak ada. Okay, so di warna hijau, kita compile lagi. Okay, so tak ada error. Kalau kita run latihan 8, dia akan keluar sebaris. Semua ni sebaris. Sekarang kita tak nak dia keluar sebaris, kita nak dia turun ke bawah. Yang ini turun ke bawah, yang lain turun ke bawah. Seperti ni. Kita nak dia macam ni. First line ni turun bawah, yang lain dia turun bawah dan dia ada tab. Lain turun bawah dan ada tab. Okay, so macam mana nak buat? Okay, kita buat turun bawah dulu. So nak dia turun bawah dalam coding mesti gunakan \n. So kat sini mesti ada \n. Kat mana lagi nak turun bawah? Kat ni pun nak turun bawah. So mesti ada \n. Mana lagi nak turun bawah? Ni pun mesti ada turun bawah. So kita kena gunakan \n. Okay, cuba kita compile, kita tengok. Adakah semua turun bawah? Ya, semua dah turun bawah. Okay. Dah ada satu tempat kosong atas ni dan semua dah turun bawah. Cuma dia tak pergi ke sana, tak tab ke sana. So kita kena buat supaya dia pergi tab ke sana. Sama macam dalam ni. Ini mana dia ada tab sekali, ini ada satu kali, dua kali tab. So tab kena gunakan \t. Kena gunakan \t untuk tab. Okay, so macam mana nak gunakan \t? So lepas dia turun bawah, letak \t saja. Okay. So kita tengok adakah dia berjaya untuk ke tepi. Untuk line yang kedua tu. Ya, dia berjaya ke tepi \t. Tapi yang line ketiga ni kita tak boleh letak satu saja \t. Kita kena letak dua \t sebab jarak dia lebih jauh. Jangan kacau lah. Sebab jarak dia lebih jauh. So satu \t, satu lagi \t. Okay, so macam mana nak buat? Okay, so letak sini \t satu kali lagi \t. Okay, bila kita compile, okay, dan kita run, yes, berjaya. Jadi sama. Okay, cuba buat sekarang. Dah siap, hantar dekat dalam Telegram. Hantar coding dan hantar output. Okey, dan yang berjaya Han, Han berjaya. Mohan, okey pun berjaya. Okey, dia buat satu-satu. So, it up to you lah. Cara yang nak buat macam mana hantar coding sekali guys Hantar coding sekali supaya cikgu boleh komen Han pun boleh hantar coding sekali It's up to you how to write. Okey, macam ni, siapa ni? Syazwani dia buat satu line macam cara cikgu. Dia buat satu line pun boleh. Macam Mohan dia buat 3 line pun boleh. Tapi Mohan salah. Sebab dekat sini dia ada jarak. Kalau kita tengok dekat dalam output ni. Oh sekejap, lambat pula. Tadi cikgu terpangkah. Okay, kalau dalam output ni dia line yang kedua tu dia tak ada jarak So Mohan kena betulkan. Macam mana nak jadi macam exactly dalam output ni. Okay, Mohan kena betulkan macam mana nak dia exactly dalam output ni.
Jangan tengok jawapan dekat bawah tu. Kita boleh fikir sendiri je. Okey, kita boleh fikir sendiri. Macam mana nak buat? Macam tadi Mohan betul, cuma sikit kesilapan sebab output dia melangkah. Ada satu line dilangkah. So betulkan. Okey, yang lain hantar, cikgu nak tengok semua. Jangan tak buat. Please buat. Okey, please buat guys. Kalau you tak ada pengalaman buat ni, you akan lost nanti. Okay, so ini pun menggunakan JV Droid pun betul. Okay, Yusri. Okay, this one so correct. Tapi coding dia tak nampak, tak apalah. Okay, ni codingnya. Okay, betul. Okay, how about others? Yang lain-lain ni macam mana ni? Senyap je. Sepatutnya ada 56 jawapan. Telegram tak apa, hempuk je dalam Telegram. Dia tak kacau you punya memory, jangan takut. Jangan buka lah semua. Buka semua habislah memory. Cikgu buka tak apa. Okay, ini pakai solo learn. Cikgu suka solo learn juga sebab dia atas bawah dalam satu page yang sama. Senang. Tapi itulah ada masalah pula nanti. Setakat ni okey lah, tak ada masalah. Okay, Mala Kasim. Okay, good. Okay, Nurul Afika, minta maaf. Nurul Afika, okay good, boleh buat. Okay, ni sudah so good. Atira. Okay, how about others ni? Senyap je ni, yang lain-lain ni. Hello, boleh buat. Good. Yang lain-lain jangan tak buat. Kalau tak buat nanti akan bila dah banyak kali skip sampai satu tahap nanti orang lain dah maju, orang lain dah hebat, nanti masa tu awak akan rasa down. So kena seiring. My class, all the student kena seiring. Seiring ni maksudnya ikut apa yang cikgu ajar. Kalau you nak lebih advance, cikgu galakkan sangat. Tapi seiring minimum kena sama dengan level yang cikgu ajar. Itu maksud seiring cikgu. Jangan ke belakang. Tapi kalau you laju, cikgu dah bagi bahan, you laju nak cuba sendiri, it's very good. Okay, cikgu sangat menyokong. Alright, okay, next question. Ni soalan kacang-kacang. Kacang-kacang. So ada ni cara pertama dia pakai. Okay, exercise 4. Oh, dia buat macam ni, sama je kan? Benda yang sama saja. Ni best. Output 4. Ni banyak ni kalau nak buat ni. Oi. Banyak ni. Right, copy jawab. Okay, display the following output. Ni banyak ni nak buat ni. Even numbers less than 10. Cikgu nak buat ni lah nombor 6. Cuba buat nombor 6. Jangan tengok jawapan Kalau ada jawapan jangan tengok Cuba buat nombor 6 sekarang. Gunakan \n dan \t. Cuba buat nombor 6 sekarang. Siapa rasa tak boleh buat nombor 6? Rise up your hand. Okay, good. Dia ada spirit. Cubalah dulu kan. Takkanlah terus kata tak boleh buat. This is your challenge. Okay, ambil gambar sekejap. Cikgu nak tengok you. Ambil gambar ni print screen sekejap. Kalau tak nak print screen boleh tengok dalam modul cikgu bagi tu. Ni yang you kena buat ni print screen. Okay, siapa yang rasa hari ni sangat stres untuk buat star tu tadi tu, shape tu? Angkat tangan sekarang. Okay, bagus. Cuba
Kita ada spirit, cuba. Okay, cikgu nak you buat macam ni. Cuba. Terpulang pada you nak pakai berapa banyak sistem doa doktrin atau nak pakai satu kali saja sistem doa doktrin, is up to you. In coding, dia punya cara coding, cikgu tak boleh nak, oh you kena guna cara macam ni, jangan guna cara, no, is how the way you think. Coding is how the way you think. Orang Europe dengan orang Asia buat coding, cara dia tak sama. Orang Asia fikir macam ni, orang Europe fikir macam tu. Tapi yang sama mesti adalah output je. Output mesti sama. Okay, if you done, kalau yang done lah, cikgu rasa belum lagi kan. Okay, kalau ada yang dah done, boleh terus hantar kat Telegram and then we can discuss. Okay, berjaya ke tak berjaya, hantar saja kat Telegram. Kita akan discuss sama-sama. Adik, kenapa ni? Adik yang bunyi dengar. Aku cuba. Izwan Zaidi siapa ni? Sekejap. Izwan, okay. Okay, key in attendance Key in attendance. Ctrl C. Ada yang dah hantar tu, good bagus. Lo, cikgu pasal ni Lo dah hantar. Siapa lagi seorang tadi hantar? Yusri Okay, so betul lah. Jadilah shape tu kan. Okay. Yusri, okay, coding. Yusri buat satu line saja. Okay, good. Lo dia buat berapa line ni? 4 line, 5 line. Okay, pun good juga Okay, yang lain-lain hantar. Yang lain hantar dulu. Cikgu nak check attendance Oh ni attendance tak keluar Amjad tak tahu Amjad. Kat mana Amjad? Amjad tak masuk S21T5 Amjad tak masuk Dia dah masuk tapi line dia lambat. Line dia lambat. Joshua tadi macam masuk. Joshua mana? Lo you balik kampung Ya, sir. Wah, holiday panjang Joshua tak ada Joshua balik tak lo? Joshua tak balik. Tak balik. Dia pun kalau balik pergi rumah makcik dia. Mungkin tak convenient. Okey, ni lagi
Rosam tak ada. Syami tak ada. Fikri Syarul Nazim. Kenapa tak kejutkan kawan awak Syami depan bilik awak tu? Dah nak habis kelas dah ni Fikri. Kenapa tak kejutkan dia? Ajaklah dia sekali. Fikri awak ada tak ni? Fikri Syarul Nazim, are you here? Tak ada juga. Ya, sir. Tak kejutkan Syami ke? Tak, sir. Saya baru bangun time awal kelas tadi. Awak sekarang masuk lambat Dulu awak antara awal-awal yang masuk. Awak main game Malam-malam main game Tak ada. Tak ada. Dulu kan selalu awak masuk awal. Dulu kat rumah mak kejut saya. Kat rumah masuk awal, kat sini ada tidur. Pengaruh kawan. Fikri bawa pengaruh positif supaya awak dengan Syami sama-sama boleh masuk awal kelas. Boleh tak Fikri? Boleh tak Fikri? Fikri, oh Fikri. Hilang dah. Boleh, sir. Okay, thank you. Okay, Amirul Hakim tak masuk. Semalam hari tu datang jumpa cikgu. Cikgu dah installkan dia punya BlueJ. Hari ni tak datang. Amirul Hakim, are you here? Ya, saya. Ada kan? Ni key in attendance. Dan Afiq. Okay, Afiq tadi baru masuk. Key in attendance Afiq. Tengok dekat chat tu. Okey, cikgu nak tengok Telegram balik. Okey, makin ramai yang hantar. Okey, start daripada Balkis dah hantar. Okey, tapi Balkis shape dia kenapa jadi macam ni? Salah ni. Oh, macam ni tak boleh ni. Dia kena buat satu-satu Balkis. Balkis kan? Balkis, cara awak buat ni salah coding ni. Sebab awak buat sekaligus semua. Awak kena buat satu-satu. Satu hashtag ni mesti ada something satu backslash n dan backslash t. Baru dia jadi. Faham tak Balkis? Cara ni salah Awak faham tak Balkis? Kenapa awak macam ni? Faham tak? Balkis, are you here? Balkis. Okay, Izzati betul. Tapi coding tak nampak. Okay, Mala betul. Okay, ni betul. Ni lain ni. Ni lari ni. Betul kan ni? Mana salahnya ni? Tengok kod ni, Jurina. Ni salah ni, lari. Terlebih, you terlebih ni. Dia patut 3 je. Yang sini, yang ni tertinggal satu tab. Backslash T. Supaya dia pergi kat sini baru jadi betul. Okay, sir. Okay, yang Yasmin okay betul. Okay, cuma Balkis dapat tak? Balkis dengar tak? Yes, sir. Tahu tak kenapa salah? Tak tahu kan? Setiap hashtag tu tak ada something. Sebab awak buat macam ni, awak punya apa? Awak punya coding ni backslash n sekaligus awak buat semua. Jadi dia pun sekaligus lah keluar semua. Patutnya awak buat satu-satu. Satu-satu. Lepas backslash n ni, you buat backslash t pula. Untuk yang kedua. Yang ketiga ni backslash tt. Yang keempat ni backslash ttt. Yang kelima ni backslash ttttt. Backslash t backslash t. Itulah maksud cikgu Boleh nampak tak Balkis? Boleh imagine? Okay, sir.
Okay, good. Okay, others macam mana tak hantar ni? Yang tak hantar macam ni cikgu nak komen. Hantarlah. Hantar guys, hantar. Hantar. Yasmin baru hantar. Okay, Yasmin okay. Yusri punya okay, good. Lo pun okay, good. Cikgu bila tengok coding, cikgu bukan tengok coding, cikgu tengok output dulu I will look at your output and then from the output, then kalau ada mistake baru cikgu tengok bahagian coding, kita bantu kat coding lah. Sebab coding is how you think lah, how you put. Tu tak ada masalah yang nak buat coding macam mana pun sebenarnya. Okay, so good, Khan, very good, nice. Satu, apa beza kalau orang pakai banyak sistem Doppler dengan orang pakai satu saja? Okay, orang yang pakai satu saja, dia komputer dia akan menggunakan less memory. Sebab coding is about speed. Speed untuk produce the result. Kalau you gunakan memory yang tinggi, so it will increase the time of compiling tu. So the result tu akan keluar lambat sikit berbanding dengan coding yang ringan. Coding yang pendek dia lebih ringan dan dia lebih cepat. So kalau you berminat jadi programmer, apa beza antara programmer A, programmer B? Programmer B dia punya coding dia lebih ringan, dia tak berlaku lag, dia tak berlaku crash. Itu perbezaan antara programmer lah. So everybody can code, tapi pengalaman yang membezakan lah. Okay, so okay, dah makin lama hantar, thank you. Okay, ni Nur Afika, okay, you punya ni betul. And then Nurul Izzian, okay, also correct. Mohan ni lari sikit ni dia setiap ni mesti ada sebab dia Mohan. Dia lari ni, maknanya dia tak sama. Dia tak go, ini satu tab, one tab, second tab. So dia mesti sama pergi. Mungkin masa starting you letak tu ada space dekat sini ada space ni, you kena rapatkan dia. Tak boleh ada space. Bila ada space macam ni, sebab tu kat sini pun ada space. Dia lari sikit Mohan. So you rapatkan dia. Macam yang ini, you rapat kan? Yang ni pun kena rapat. Yang bawah pun kena rapat. Faham tak? Okay, sir. Okay. Alright. Faham, sir. Okay. Okay, Yana, okay, Mohan, Nizan, semua dah. Okay. Okay, so cikgu rasa ramai jugalah yang dah hantar ni tapi tak sampai separuh lagi. Separuh pun yang hantar sebenarnya ni Okay, kita buat last question boleh? Tadi cikgu janji nak buat satu soalan selection. Okay, so kita akan pilih satu soalan selection. Kita akan buat sama-sama dengan you all. So selection ni topik macam topik baru kat you all lah. Tak apa, nanti kita continue balik dekat sini lah next class Tapi hari ni cikgu dah janji tadi nak tunjuk satu selection, cikgu akan kotakan janji cikgu lah. Okay, tak payah buat ni, kita buat sendiri, kita reka soalan sendiri Okay, just tengoklah pada yang tengah buat tu boleh stop. Boleh stop buat sebab ni cikgu dah rakam. Kalau you nak tengok apa mistake you all, you refer balik pada video ni Okay, now kita nak buat satu soalan selection. Okay, let's say selection ni, selection mesti ada condition lah. Okay, so let's say kita buat ada dua condition. This is an odd number, this is an even number. Kita buat dua ni odd number dan even number. So how to identify odd number and even number? So mesti ada condition. Kalau condition itu macam ni, dia adalah odd number. Kalau condition tu bukan macam ni, so dia adalah even number. Okay, so kita start the class dulu. Di kelas, cikgu buat odd even Okay, so my class name is odd even. Okay, and then don't forget the PSVMSA, public, static, void, main, string,
string kotak args. Okay, untuk supaya you all mengamalkan penulisan yang baik, cikgu buat jugalah komen Okay, so slash ingat slash double bintang. Enter. Automatically dia warna biru. Ini untuk komen yang dekat tajuk Kalau komen biasa boleh guna double slash ataupun slash bintang tutup dengan slash bintang slash Okay, so the first line usually kita letak dia punya title dia. So the code is to verify odd and even number. Okay. And then siapa yang buat ni? Author dia, add author dia adalah kita lah. Okay, MFAB. And then bila dia buat? Okay, dia buat pada tarikh hari ni iaitu 11 Februari. Okay, ni cikgu buatlah amalan yang terbaik untuk menulis coding supaya nanti dalam assignment nanti atau dalam practical test nanti you all ikut lah. Kalau nanti you main cincai je macam cikgu nak cepat ni cikgu cincai tapi you all tak boleh you all kena follow. Okay, next. Okay, so untuk buat if selection, so dia mesti ada if lah. Dia mesti ada if, and then selepas if is the condition. After if is the condition. So this is the place to put our condition lah. If the condition apa yang kita nak letak kat sini jawapannya true, so dia akan print, abaikan merah tu dulu memang tak siap lagi coding ni. System.out.print. Okay, dia akan print system.out.print. Terpulang letak ln ke tak ada masalah. Okay, this is odd number. Odd number. Okay, cikgu akan tunjukkan beberapa cara untuk tulis Cara yang pertama ni cikgu akan menggunakan single if lah. Single if mana satu way sajalah. So dia akan keluar this is odd number. Even number dia tak keluar lah. Sebab cikgu guna cara yang pertama lah. Okay, kalau to the proper way, okay, kita akan letakkan open and close braces lah. Setiap condition menunjukkan dia kotak untuk true block. Ini menunjukkan true block. Apabila this one is true, so run the true block. This is the true block. So run this one, this part. Okay. Okay, let's put a number. Let's put a number. Lepas tu kita boleh check lah nombor tu. Okay, so I put any number, int sebab number tu dalam bentuk integer. Int number is equal to let's say 5. Okay, so kita boleh check number kat sini. If number, okay, now how to find whether it's odd or even number. Macam mana nak tahu 5 tu odd or even number? Apa teknik matematiknya? Nak tahu nombor itu adalah odd, nombor itu adalah even number. Bagi tahu cikgu apa teknik matematik? Divide tu. Divide by? Divide by tu. Okay, divide by 2 kalau jawapan dia apa? Odd number. Kalau jawapan dia apa? Even number. Macam mana? Divide by 2 jawapan dia berapa? Dia akan odd number. Jawapan dia berapa? Dia akan jadi even number. Cepatlah kan? Dah betul lah tu divide by 2 tu. Kalau dia dapat nombor tak ada decimal dia even. Kalau ada decimal dia odd. Okay, so kalau divide by 2 kalau tak ada decimal dia even, kalau tak ada decimal dia even, kalau ada decimal dia adalah odd number lah. Okay, that's correct. Tapi kita kena fikir kalau kita divide by 2, nombor tu akan jadi macam-macam. Kalau reminder dia 0. Ni lagi tepat. Kalau reminder dia 0, kita divide by 2, tapi kalau baki dia kosong, dia adalah even number. Kalau baki dia 1, dia adalah odd number. Betul tak? Sebab kita jangan fikir sampai decimal, kita fikir yang baki je kan. Kita fikir baki saja. So kalau kita boleh fikir baki saja, so kita boleh dapat satu pattern yang sama. Masuk je apa-apa nombor, kalau baki dia 1,
dia adalah odd. Kalau baki dia kosong, dia adalah even. So senang sikit kita nak buat program. Sebab kalau kita nak sampai decimal number, akan ada banyak jawapan yang kita buat coding ni, kita kena fikir apa jawapan yang keluar dan kita kena buat dia punya corak dia, pattern dia untuk mengklasifikasikan sesuatu. So kita kena gunakan remainder. Okay, so dalam komputer untuk dapatkan remainder atau dalam coding untuk dapatkan remainder, kita akan menggunakan simbol ni, mod ni. This is mod symbol. Okay, so number modulus by 2, kita panggil modulus lah, dia bukan modular matematik tu. Dalam computer science ada 5 saja simbol. Tambah, tolak, darab, bahagi, modulus. Ini je benda baru cikgu nak tunjuk hari ni, modulus ni. Modulus ni maksud dia remainder. Hasil dia remainder. So any number modulus by 2, if the remainder is equal to 0, then it is even number. If the remainder is not equal to 0, then it is odd number. Ataupun if the remainder is equal to 1, it is odd number. Either one lah, nak guna salah satu pun boleh. Okay, boleh faham tak ni? Okay, so if number modulus 2, if the result is not equal, itu cikgu dah ajar macam mana cara not equal kan? Kita guna not equal. Okay, not equal to berapa? 0. Kalau not equal to 0, so dia adalah odd number. Okay, so boleh kita compare ada error tak? Kita check. Okay, so no error here. Okay, so kalau kita masukkan 5, apa output yang akan keluar? This is odd number lah. Kita tengok sini. Keluar this is odd number. Tapi cuba kita test tukar nombor ni pula. Kita test tukar, katakan jadi 6. Adakah message ni akan keluar? Okay, kita compile. Okay, kita tengok adakah message tu keluar? Oh, dia tak, ni, sekejap. Okay. Dia tak keluar. Bila tak keluar, dia tak keluar lah output kan? Sekejap, sekali lagi. Patutnya dia keluar kosong. Tak keluar juga. Okay, so dia tak keluar. So kalau tak keluar maknanya tak ada jawapan. Dia tak dapat nak keluarkan ni, so dia tak keluarkan apa-apa. So kita kena masuk satu lagi. Kalau dia even number, kenalah keluar message even number. So kita letak else. Else ni maksudnya sekiranya yang ini salah, false, bacalah else ni. Okay, so kita nak dia keluar else, cikgu just copy copy, jangan lupa edit, even. Okay, so this is even number. Okay, tapi dekat sini cikgu nak okay, tak apa. Terus compile, sorry, tak apa. Sorry okay, kita tengok adakah 6 keluar? This is even number. So keluar this is even number. Okay, boleh faham tak? Okay, kalau kita tukar pada 7, okay, compile, dia akan keluar this is odd number. Okay, cuba kita tukar dia punya condition. Tadi cikgu ajar not equal. Let's say kita nak gunakan equal. So equal mesti buat 2 kali. Dan kalau number modulus 2 equal to 1 lah, barulah keluar odd kan. Kalau equal to 0, dia even kan. Okay, so pun boleh guna juga So kalau 7, 7 modulus 2, remainder is 1. If remainder is 1, so this is odd number yang akan keluar. Okay, so kita boleh test. This is odd number. Okay, can you understand? Can you understand, guys? Yes. Yes, sir. Okay. Okay. So condition, output,
everything actually is up to us. The decision to use what type of condition, what is the output will come out, sama ada you nak letak even number kat atas, odd number kat bawah, is really up to the programmer. Okay, condition you want to use not equal, you want to use equal is really up to the programmer. Because only programmer can understand the logic. Computer cannot understand the logic. Okay, what it will be the logic error? If I put it as 0, if I put this one as 0, this is a logic error program. Okay, because the result is wrong. But when I compile it, computer will state it here no syntax error. Because computer cannot understand logic. Only human can understand logic. You saja boleh tahu logic. Kalau letak kosong ni, kalau komputer check dia kata tak ada error. Tak ada syntax error. Tapi bila kita run, kita tahu error. Sebab 7 sepatutnya dia akan keluar this is odd number. Tapi kalau kita buat macam ni, 7 dia akan keluar this is equal to 0, dia akan keluar this is even number. Sebab jawab, kalau tak percaya kita try compile, kita run. Sepatutnya 7 odd number kan, tapi dia keluar this is even number. Ini adalah kita panggil sebagai logic error. Komputer dah jadi tak logik lah. Okay, program ni dah jadi tak logik. Disebabkan kita salah letak condition. So what type of condition you want to choose, what is the value of condition you want to put is really up to the programmer. Okay guys, so I've taken 11. Lepas ni you ada kelas ke? Patutnya kelas sains komputer kan kita start kan? Tapi you free ke? Cikgu dah buat awal ni. Adakah you free lepas ni? Jangan takut, cikgu tak buat kelas. Jangan takut jawab. Adakah you free lepas ni? Free sir. Takut kau nak jawab. Kita dah 2 jam guys dah online. Ingat tak penat ke? You all pun dah lapar, cikgu faham semua kan? Lepas ni bolehlah pergi rehat, pergi makan. And follow. And for Josh tak ada lagi tadi dah masuk kejap. I wish you happy Chinese New Year for both of you Lu duduk rumah tu jangan lupa online Bila makan besar tu? Hari ni. Hari ni so okey lah, kelas pun dah selesai, boleh makan besar dengan tenang lah. Okay, thank you sir. You balik kampung ke ataupun makan kat rumah je? Makan kat rumah je. Kat rumah je, okey, tak apalah. Kat mana-mana pun yang penting bersama family kita akan rasa happy. Okay. Thank you sir. Okay, thank you, welcome. Okay, thank you for your attendance. I really appreciate your attendance. Okay, and then I will release also the rakaman untuk hari ni, recording for today, and then you free boleh tengok, dan juga jangan lupa tengok nota-nota lecture sebab sebelum ni mungkin you busy. You ada masa ni, you gunakan lah. Gunakan sebaik-baiknya. Okay, that's all. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye all. Thank you, sir. Thank you sir. Thank you, sir. Thank you, sir. Thank you, sir. Thank you, sir. Thank you sir. Thank you, sir. Thank you, sir. Thank you. Thank you, sir. Okay, thank you, Kathy. Thank you, sir. Thank you all. Thank you. Okay, cikgu stop